Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du, alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini dapat lagi kita bersama untuk siaran secara langsung Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam masa yang sama dapat kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 3 Mac 2023 bersamaan dengan 10 Syaban 1444 Hijrah kita dipertemukan. Semoga penonton-penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru sentiasa dalam keadaan ceria selalu dan bersedia pada pagi ini untuk menuntut ilmu pada Sayyidul Ayyam, penghulu pada segala hari-hari ini, iaitu hari Jumaat yang istimewa. Baik, seperti biasa mungkin kita terlupa yang mana berkenaan dengan situasi yang berlaku pada hari ini. Mungkin ada di antara kita yang dalam keadaan dilanda bencana ataupun sedang berada dalam musibah yang tidak diduga. Sama-sama kita doakan kebaikan untuk semuanya. Semoga semuanya saling berbahagia di antara satu sama lain. Dan pada pagi ini kita akan membincangkan topik berkenaan dengan ketagihan gadget. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bawakan bersama bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada penonton semua. Seperti biasa, mungkin ada penonton-penonton pada pagi ini yang tak berkesempatan melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda di Facebook rasmi kita Tanyalah Ustaz TV 3. Di situ juga ada siaran secara langsung. Jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Ataupun nak bertaykan soalan ataupun berkongsi sesuatu, boleh pergi ke talian kita untuk buat panggilan seperti biasa, dan pastikan soalan anda mudah difahami dan juga sesuai dengan topik perbincangan kita. Hari ini perbincangan akan bersama dengan panel kita, yakni Al-Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra bersama dengan kita di studio. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Setiap Jumaat kita akan bersama Ustaz dengan Al-Fadil Ustaz yang juga dibawakan oleh Madad, insya-Allah. Yang mana hari ini Ustaz berkenaan dengan situasi yang berlaku memang menjadi kerisauan kepada ibu bapa, dan bukan juga kerisauan kepada ibu bapa, kadang-kadang anak juga risau melihat ibu bapanya juga dalam keadaan ketagihan gadget. Jadi Ustaz, mungkin ada sepatah dua kata untuk pembukaan berkenaan dengan ketagihan gadget. Silakan Ustaz. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati Dinda saya, Da'i, dan semua rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz yang diberkati dan rahmati. Kita harapkan Allah memberikan ruang dan nikmat permulaan pagi ni, kira daripada duk tengok cerita mapu-mapu pagi ini dengan rahmat kasih sayang Allah, dapat juga kita bersama dan bersua dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan dicatatkan sebanyak mungkin kebaikan kepada kita dengan asbab perbincangan kita dengan tajuk yang cukup panas, yang cukup memberikan kesan dalam kehidupan kita yang tak boleh kita lari dah hari ni, kan? Kita tak ada gadget pun anak kita ada, anak kita tak ada cucu kita ada, maka keserabutan itu pasti dan pasti kita semua hadapi. Dan kalau kita tengok satu data yang dibentangkan daripada Lembaga Penduduk Pembangunan Keluarga Negara LPPKN menunjukkan di Lembah Kelang saja Ustaz, kita ada sekitar 78.2% daripada kalangan anak mak ayah yang membenarkan anak-anak yang belum pun cukup umur 18 tahun ini memiliki handphone mereka sendiri. Maksudnya kalau budak-budak umur 12, 13, 14, 15 tahun ni dah ada telefon dah. Bukan kata salah dari segi dosa ke apa, tidak, tapi nanti kita akan bincangkan secara tuntas berkaitan tajuk kita pada hari ini berkaitan ketagihan gadget. Dan yang satu angka daripada laporan eSport Malaysia, eSport Malaysia mengeluarkan satu kajian berlakunya anjakan paradigma yang luar biasa dalam segi pemilikan handphone dan juga ketagihan gadget ini. Makna kepada ketagihan itu adalah mereka ini akan terlibat dengan skrin telefon ni ataupun game dalam telefon melebihi sekitar 5 jam sehari. Maksudnya kalau kita duk main menganga dengan depan telefon ni lebih dari 5 jam sehari, maksudnya kita dikategorikan sebagai golongan orang yang ketagihan. Tak kira lah tu Ustaz, saya tak main game tapi duk tengok cerita masak-masak, duk tengok duk scroll tengok
niknok apakah segala bentuk apalah benda-benda yang boleh memberikan ruang dan waktu masa itu habis dengan skrin, maksudnya tuan-tuan kita boleh dikategorikan juga sebagai golongan orang yang ketagihan. Dan yang menunjukkan na'i, masya-Allah tabarakallah, daripada kalangan orang yang terlibat ni, subhanallah tabarakallah, daripada tahun 2018 kita cuma ada sekitar 3.2 juta. Disebabkan asbab PKP dan segala makna benda, semua kena work from home, PDPR dan sebagainya, maka ransangan kerajaan sendiri pun membantu pelajar untuk dapatkan tab, telefon halus acak-acak ayam ni, maka menjadikan daripada angka 3.2 juta dalam tempoh 2018 berlaku anjakan hampir 100 kali ganda. Sekitar 90% sekarang dah ada sekitar 6 juta pengguna yang tegar dengan mobile phone, yang mana sebilangan besarnya yang dah menjadi addicted kepada mobile game. Yang ni yang perlu kita cakna, yang perlu kita ambil berat, kerana dibimbangi daripada 6 juta ini, sebahagiannya ada daripada anak-anak kita dan mungkin kita sendiri yang sedang terjebak. 6 juta is not a small amount, disebabkan kepada 6 juta ini bersama hampir 20% daripada populasi rakyat Malaysia yang berada hari ini. Dan saya dah pasti dan 20% itu tak berkecuali di antara saya dan tuan-tuan sendiri. Maka sebab itulah pada saya tajuk perbincangan ini sangat relevan untuk kita bawakan sebagai satu panduan yang baik untuk perbincangan kita. InsyaAllah mudah Allah memberikan manfaat dan kebaikan. InsyaAllah itu dia pembukaan dari Al-Fadhil Ustaz yang memberikan pada kita satu tamparan kerisauan yang mana situasi berlaku pada hari ini berkenaan dengan bukan hanya sekadar menggunakan, tetapi yang risau itu adalah ketagihan ketika mana menggunakan. Kata Ustaz sebentar tadi, kalau guna lebih daripada 5 jam satu hari, maknanya anda sudah pun berada, termasuk anda dalam kategori manusia yang ketagihan dengan gadget ataupun telefon pintar. Baik, kita nak buka soalan kita pada pagi ini terus, kerana saya yakin banyak penonton-penonton yang sudah pun sedia untuk menaip ataupun menulis soalan di Facebook dan juga sedang meneliti apakah soalan yang cuba diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz di panggilan. Jadi kita lihat terus soalan pertama dari sahabat kita Tuan Razali. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, bilakah masa yang sesuai untuk kita benarkan anak-anak kita menggunakan gadget? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih juga Tuan Razali untuk soalan ini. Waktu yang sesuai. Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Razali Ismail berkaitan waktu mana yang sesuai kita nak bagi anak kita main telefon ni. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi soalan itu sangatlah subjektif, kerana setiap daripada anak-anak dan juga ibu bapa itu memiliki cara penglihatan perspektif yang berbeza-beza. Yeah. Kalau tanya saya sendiri, maka isteri saya dan saya meletakkan undang-undang dalam rumah kepada anak-anak untuk mereka ada, dia panggil gadget time, adalah pada waktu cuti setelah mereka mencapai tahap KPI pada minggu tersebut. Semayangnya okey, akhlaknya okey. Benda akhlak ni setiap hari akan diberikan pemarkahan. Itu kalau pada saya sendiri. Maka kepada tuan-tuan, sudah pastilah di antara waktu-waktu yang diletakkan itu benda yang perlu diletakkan disiplin. Kalau dulu tuan-tuan kita kecil-kecil, ayah saya sangat pesan, dia kata waktu maghrib mesti ada dalam rumah. You nak pergi mana, terjun parit ke, terjun sungai ke, main kat padang ke, you nak pergi tangkap bewok ke, tangkap gajah, harimau pun, make sure maghrib itu ada dalam rumah. Tuan-tuan, ini namanya undang-undang. Maka sama tuan-tuan, perlu dikuatkuasakan undang-undang agar ketegasan kita tu tak nampak cak ayam sangat. Mak ayah kena ada firm. Anak-anak ni dia kena tahu bahawasanya dia ada rule and regulation yang perlu dia ikut. Tak boleh sewenang-wenangnya. Nak megang telefon boleh, malam boleh, tengah hari boleh, petang boleh. Itu membuatkan tuan-tuan, minta maaf sebut, seolah-olah kita ni seorang ayah dan ibu yang tidak mempunyai peranan yang betul. Letakkan, biar dia kata, Ustaz, kalau kami duk buat keras nanti anak menangis. Tak apa tuan-tuan, biar anak menangis sekarang, jangan kita menangis kemudian. Disebabkan tuan-tuan terlalu memanjakan dia, mengakibatkan tuan-tuan nanti tuan-tuan perlu memanjakan dia selama-lamanya. Maka ada waktu yang perlu ditegaskan. Waktu mana sesuai pada saya, waktu yang sesuai itu adalah subjektif di atas keluarga masing-masing. Cuma waktu mana yang tak perlu ada gadget kepada mereka. Yang pertama, didik mereka ketika makan, jangan ada gadget di tangan. Waktu makan, kena makan, kena tegah, tak ada masalah. Kalau tengah tengok TV, tutup, pause sekejap. Yang kedua, waktu tengah solat. Ramai mak ayah yang disebabkan dia nak divert anak dia nak semayang dengan tenang, maka dia bagi ke tangan anaknya gadget. Maka yang berlaku adalah tuan-tuan, anak tidak faham tentang solat itu adalah waktu yang penting pada mereka. Sedangkan perbuatan solat kita, walaupun anak tu umur 6 tahun, 5 tahun,
Ajak je mereka solat. Tak apa dia kata, Ustaz, lagi anak saya dia waktu rokok dia tungging terbalik apa semua. Tak apa. It's the process untuk mereka memandang cara apa benda yang penting kepada mereka. Semayang, ambil dulu gadget. Yang ketiga, ketika mana adanya tetamu. Ada tetamu kena bagi tahu siap-siap. Kalau contohnya kita dah nak sampai ke rumah kenduri, dalam perjalanan tu bagi tahu, okey, nak pegang telefon, pegang sekejap. Saat lagi sampai dekat sana, abah dengan mama tak mau tengok, pegang telefon dah. Itu namanya pendidikan. Dia tu, Ustaz, payahlah sebab dia dah terjebak. Tak apa, didik semula. Better late than never. Dia tu, Ustaz, anak saya ni dah memang tak apa. Belum terlambat, tuan-tuan. Allah sentiasa mengizinkan peluang dan ruang ketika pada hamba yang sangat berhajat dan meletakkan sepenuhnya kebergantungan kepada Allah. Setelah mana kita usaha, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, lambat atau cepat, the moment kita mencuba untuk memperbaiki satu keadaan, Allah akan memudahkan urusan tersebut. Sepayah dan susah manapun, seketegak manapun anak kita, sekeras kepala manapun mereka tetap manusia yang insya-Allah akan dilembutkan hatinya, insya-Allah. Kali pertama saya dengar seketegak mana pun dia. Baik, Ustaz, sebelum kita ambil soalan di Facebook yang seterusnya, mungkin ada orang kata, dia kata, saya ni selagi anak saya sekolah saya tak nak bagi. Dia kata telefon, gadget semua saya tak nak bagi, dia kata. Sebab saya nak tunggu dia ni dah besar baru saya bagi. Tapi kita kena faham juga, didiklah anak itu sesuai dengan zamannya dan juga apa yang berlaku di sekelilingnya. Jadi adakah okey apabila kalau kita ni kata, macam saya sebut tadi, dia kata nak bagi bila mana dia habis belajar baru saya nak bagi, tapi pula dia berlawanan dengan didiklah anak sesuai dengan zamannya, kerana zamannya itu setiap daripada kawan-kawan dia ada gadget tersebut. Jadi bagaimana bila mana berlaku pertentangan di antara dua macam ni, Ustaz? Silakan. Okey, baik, terima kasih pada soalan Alshal ni ya. Bukan soalan saya, Ustaz. Soalan saya. Dia kata, ada mak ayah kata, apabila dia ni nak bagi gadget pada anak dia adalah dia nak tunggu anak dia habis sekolah. Tapi dalam masa yang sama, pada ketika itu, zamannya itu memang semua orang sudah pun ada gadget, dia seorang je tak ada. Lalu dia takut memberontak apa semua, dia pun berbelah bagi kerana dia faham, didiklah anak sesuai mengikut pada zamannya. Baik, kalam itu dinakalkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Berkaitan, Sayyidina Ali sebut, didiklah anak kamu ikut zaman mereka, kerana mereka tidak hidup di zaman kamu. Sebab memang kita ni memang satu budaya dah, akan diceritakan cerita kesusahan dulu. Kalau ayah kita, mak kita cerita ni duduk jalan kat kabung getah dengan selipar, kasut sekolah tu ikat dengan plastik sebab tak mau bagi kotak kasut. Adakah salah? Tidak salah. Tetapi kena akui bahawasanya kita sedang berlaku anjakan satu zaman ke satu zaman yang sangat luar biasa dari segi contemporary-nya, dari segi kecanggihannya, dari segi benda yang dulu zaman kita tak ada. Zaman kita telefon 3 sekupang tu, kalau hak yang punggai orang boleh arwah yarham tu kan, keras kan, tarik remote-nya besar, pegangnya besar, kotak tisu. Maka sekarang tidak wujudnya. Semakin kecil, semakin mudah, semakin ringkas, semakin fully access. Dalam satu telefon ni dia ada kamera, dia ada segala bentuk benda. Dulu boleh cakap telefon tu kira hebat dah, sarip dah kira. Sekarang dalam satu benda tu ada semua benda as a stop center. Maka tuan-tuan, sebab tu kena akui zaman mereka adalah zaman yang penuh dengan cabaran. Ala kulli hal, tidak menjadikan asbab untuk dihalalkan. Oh, habis biarkah semua wajib kena ada telefon? Tak. Mengikut pada kesesuaian. Saya pada anak saya tak bagi telefon. Mampu tak? Mampu, kita tak nak beli handphone cak ayam ni, saya rasa tidak menjadi isu. Tapi pada saya belum sesuai kepada mereka. Walaupun saya yakin alasan yang digunakan mereka, dia kata, oh, cikgu-cikgu dah buat grup WhatsApp apa semua ni, assignment dah bagi dalam tu. Tuan-tuan jangan bimbang. Cikgu takkanlah buta perut sangat nak bagi assignment setiap 1.5 minit. Biasanya cikgu akan bagi assignment ni bila? Seminggu sekali, 2 kali. Itu paling banyak lah saya rasa kerja sekolah. Maka tidaklah melampau kiranya saya merasakan apa yang saya sendiri buat kepada anak-anak adalah sebab anak saya 5 orang lelaki, sudah pasti ada darjah 3-nya, darjah 2-nya, darjah 1-nya. Of course ada group assignment yang cikgu bagi penugasan-penugasan. Maka apa yang dia buat adalah isteri akan memainkan peranan untuk duduk dalam grup-grup tersebut. Bagusnya tuan-tuan, dari segi kebaikannya adalah kita sebagai mak ayah dapat tahu apakah aktiviti-aktiviti anak yang perlu dilaksanakan. Tidaklah kita ni law sangat. Dulu kita tak tahu, Ustaz, dari segi apa aktiviti anak. Tapi sekarang disebabkan aktiviti kita tahu je sekolah anak apa yang dia kena buat, what do and don'ts pada mereka. Kalau tak perlu jangan bagi. Kan, tak mati anak tuan-tuan tak bagi telefon.
Maka janganlah terlalu terdesak ataupun didesak dengan keperluan orang lain buat. Orang ada telefon, kita pun nak bagi telefon. Tak perlu mengikut orang. Aculah panduan daripada rumah tangga mengikut daripada kemampuan dan pengurusan masing-masing, insya-Allah. Mudah-mudahan. Subhanallah, itu dia kan. Bukan kata terdesak, tapi sebenarnya ada jalan dan ruang untuk sama-sama kita fikir bagaimana yang terbaik untuk keluarga kita. Berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik, kita bertemu kembali sedang penonton untuk perbincangan berkenaan dengan ketagihan gadget. Mungkin ada yang memanggilnya sebagai telefon pintar ataupun ada juga yang memanggilnya sebagai peranti pintar pun ada. Jadi persoalannya di sini adalah kepintaran pada gadget tersebut. Kita yang menggunakannya, adakah kita sepintar gadget tersebut? Itu persoalan yang cuba kita timbulkan pada hari ini supaya semua penonton berfikir bagaimana yang dimaksudkan dengan menggunakan sebaiknya ataupun memanfaatkan semaksimal mungkin, ataupun anda seseorang yang ketagihan gadget. Baik, soalan di Facebook dari sahabat kita Al-Shal, katanya, Assalamualaikum, bagaimana pula gadget boleh dijadikan sebagai alat ganjaran sekiranya anak-anak patuh dengan syarat-syarat yang diberikan seperti solat, kemas rumah, cuci pinggan selepas makan, dan menjadi sebagai hukuman kepada anak-anak yang tidak patuh dengan masa yang ditetapkan ketika penggunaan gadget. Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada sahabat dinda saya dan juga Al-Syal. Soalan yang sangat baik berkaitan boleh ke tak kita bagi ke anak kita yang perangai senonoh-senonoh ni yang baik untuk diberikan seolah-olah macam ganjaran ataupun ruang me time pada mereka, dan jadikan juga sebagai hukuman. Jadi ketegak, tak mau dengar cakap, tak bangun semayang, untuk buat perangai tak okey ni, kita tarik hak autoriti tersebut. Baik, kalau tanya jawapannya, ni disebut dengan reward and punishment. Dan dalam Islam tu, Allah SWT mengenal hambanya, maka Allah SWT tahu kita ni perangai suka kepada reward dan punishment. Sebab tu dalam Al-Quran, kalau kita tengok bagaimana Allah SWT memberikan adanya pahala, adanya dosa, adanya syurga, adanya neraka, adanya benda yang baik, adanya perbuatan yang jahat. Maka pada manusia itu kita sangat termotivasi dengan benda yang melibatkan reward ataupun ganjaran-ganjaran tertentu. Kan, sedekah dapat sekian-sekian, Allah sebut dalam Quran. Kan, orang yang puasa, Allah kata apa? Pahala tu aku yang memberikan. Kan, orang yang solat dapat sekian-sekian, yang zakat dapat sekian-sekian. Maka boleh tak tidak diberikan ganjaran? Boleh, tapi Allah tahu manusia ni panggilnya jenis macam tu. Bukan kata pada budak-budak macam anak-anak kita kan, macam contoh ni kes anak-anak kita tak basuh pinggan. Dia kata, Ustaz, takkanlah sampai orang tua nak kena bagi reward and punishment. Tuan-tuan sedar tak sedar, benda tu kita duk buat. Kita kerja sekarang ni tuan-tuan. Bila bos umum dia kata, okey baik, Ramadan ni kalau siapa yang boleh buat sale sekian-sekian, kalau kita sebagai salesman, contohnya salesman kenderaan. Kalau kebiasaan kita mungkin boleh buat 3 biji sebulan. Tapi bos kata apa? Dia kata bulan ni siapa yang buat 5 biji. 5 biji, maka dia akan bagi bonus 1 bulan gaji. Cuba tengok ketika tu how productive we are. Tengok seproduktif mana kita bila diberikan bentuk ganjaran, dia akan jadi sudut motivasi yang kita letakkan. Kalau bulan ni aku boleh buat 3, bulan ni confirm aku boleh buat 5. Maka kita akan cuba break through dia panggil peak ke tahap yang paling kita rasa okey tu, kita akan lompat juga. Macam orang kena ligang anjing lah Ustaz. Kan? Dia duk rasa, aku tak boleh lompat parit ni. Try cuba tak anjing di belakang. Dia tak ada fikir, dia lompat terus. Tengok, ini dah lebih daripada atlet kebangsaan punya rekod ni. Dia tak sedar dia buat. Sebab kita boleh over the limit bila datangnya tekanan-tekanan tertentu. Betul. Maka sama dengan anak-anak. Tuan-tuan sedar tak sedar, kita duk buat perbuatan ni. Bila nak datang ni, tak berapa hari lagi ni, kita akan abang anak kita apa? Siapa yang puasa penuh dapat duit raya. Cuba tengok macam mana termotivasinya anak. Kadang-kadang dia sampai lembek dah. Tak mau buka puasa sebab dia apa tu? Nampak ganjaran. Ada anak yang kecoh tuan-tuan, masuk beli ayak, dia minum ayak kolah contohnya. Kan? Tapi keluar buat muka letih. Sebab apa? Dia berhajat kepada ganjaran yang kita tetapkan. Cuma dalam bab ni janganlah nampak macam hudu sangat sampai dah tua bangkau umur 60-70 pun nak ganjaran lagi. Kan? Tok Wan boleh pergi masjid dengan syarat hampa kena bagi kat Tok Wan sekian-sekian benda. Janganlah sampai ketua bangkau pun nak jadi perangai macam tu. Biarlah berpada-pada ya
reward and punishment, pahala, syurga, semua itu Allah tetapkan pada kita. Cuma datangkan, kata Imam Al-Ghazali, dalam setiap martabat perbuatan amalan kita letakkan ikhlas itu sebagai martabat yang paling tinggi, agar kita melakukan satu bukan disebabkan amal dah. Maka kalaulah kita buat satu benda semua kita duk kira angka ni, kalau aku bagi ni dapat ni, bagi ni, maka kita bimbang-bimbang amalan tersebut telah pun kita termasuk dalam berjabat dengan amal. Sembahyang duha sebab nak rezeki lebih. Sedangkan rezeki lebih siapa bagi? Allah, bukan sebab solat duha. Cuma Allah memberikan itu sebagai ruang. Ubat tidak menyembuhkan. Tapi kalau orang dia kata makan ubat confirm sembuh, hati-hati. Itu i'tiqad yang boleh menjadikan syiriknya, tergelincirnya kita dalam bab akidah. Maka kita buat semua sebab apa? Sebab itu sekadar motivasi yang Allah bagi kepada kita. Soal dapat ke tidak, itulah ketentuan mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tauhidnya kita. Subhanallah. Reward and punishment ataupun ganjaran dan juga hukuman kepada mungkin anak-anak kita yang inginkan sesuatu gadget tapi boleh diberikan cuma dalam keadaan sesuai dengan keadaan dan juga lihat kepada keperluan. Baik, soalan seterusnya dari Casey, katanya Assalamualaikum. Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang ibu bapa sekarang yang tak kisah tentang anak-anaknya bermain gadget tanpa batasan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat kita Casey untuk soalan ini. Main tanpa batasan, mak ayah tak kisah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Casey. Oh, banyak betul dia punya Casey itu. Subhanallah. Apakah kesan ataupun akibat ataupun orang anak ibu ayah yang kadang-kadang terlalu membiarkan sampai tak ada handbrake langsung kepada anak. Tidak ada satu pun undang-undang yang ditetapkan. So kita bagi telefon tu kira anak-anak boleh main dah, nak tokok boleh, nak makan boleh kan. Hidup dia, celak dia, pejam dia semua dengan telefon. Tuan-tuan pegang satu benda. The moment tuan-tuan hari ni bila kita tidak pernah kisah tentang waktu gadget dia, tuan-tuan tunggulah sampai waktu masa dia tidak akan kisah tentang kita pula, disebabkan dah berlaku ketagihan gadget. Dan ini yang sedang berlaku. Ramai mana kita tengok hari ni bila duduk di kedai makan, tuan-tuan duduknya satu meja tapi rohnya semua di tempat yang lain. Jasadnya bersama tapi semuanya sedang memandang skrin masing-masing, dan semua dengan urusan yang menidakkan keberadaan di situ itu menjadi satunya mereka. Duduk sekali Ustaz, duduk sekali saya Ustaz 3-4 orang tapi masing-masing dengan dunia mereka. Sebab apa? Inilah masalah bila kita tidak pernah mengambil kisah sekarang. Maka jangan pelik kalau mereka tidak mengambil kisah kepada kita pada kemudian hari. Lepas tu saya pesan tadi, saya kata apa? Tak apa tu, dia kata Ustaz, saya bila saya ambil telefon kat anak ni Ustaz, dia akan menangis, dia akan ria tuan-tuan. Memang sifat budak-budak kecil ni apabila dia benda yang dia tak dapat, dia akan menangis. Maka bukanlah tugas ibu dan ayah itu nak melayan semua benda yang mengikut kehendak dia. Tuan-tuan jangan lupa pada tahun 1960-an telah pun berlaku satu kisah yang semua orang ingat, cerita tentang kisah anakku Sazali. Kan, bila dia menuruti semua yang kehendak anaknya, maka apa yang berlaku adalah Sazali ini menjadi seorang yang sangat rebel. Rebel ni kenapa? Sebab ayah dia memang daripada zaman dia kecil, bila mak dia meninggal, maka yang Ramli ini membesarkan anak, menunjukkan satu bentuk, hang nak apa aku akan bagi. Naklah benda apa sebetul-betul semua diberikan, sehingga kan pada kesalahan anak pun dia akan backup. Anak dia bagi pecah cermin ketika waktu sekolah kan. Bapak dia kata tak apa, anak dia tak bersalah, tetap orang lain yang diberikan kesalahan. Maka ingat, the moment kita buat panggil macam tu, sekarang ni jadi budaya tuan. Saya pesan anak-anak pergi sekolah, bila anak kena denda disebab kesalahan mereka, mak ayah pergi. Kalau zaman kita Ustaz, kalau buat salah di sekolah, demi Allah tak berani cerita kepada mak dan ayah, sebab akan kena tambah lagi. Bukannya tolong backup. Kalau cikgu rotan, double rotan kat rumah. Cikgu suruh berdiri, jangan masuklah rumah. Sampai peringkat macam tu, kita tak berani. InsyaAllah semaksimum kita akan tutup. Hari ni dia ugut cikgu dia. Cikgu tiba saya, terabak kat ayah saya. Ayah saya bukan 3 line, 7 line. Dia kata, tunggu Ustaz. Maka hari ni jadi budaya disaman cikgu. Hilang keberkatan, tuan-tuan, hati-hati. Hatta kalaulah cikgu tu salah pun, tetap dia sebagai seorang pendidik, hormatilah mungkin ada pendidikan beliau, walaupun pada pandangan kita salah, tapi pandangan Allah mungkin betul. Berlapang dada sebagai seorang ibu dan ayah. Biar mereka nangis sekarang, jangan kita menangis kemudian disebabkan rasa terlalu mengikuti tadi. Subhanallah, setiap sesuatu ada limit. Maka limit untuk memberikan ruang kepada anak tersebut juga perlu ada. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini Azrin Muhammad Isa dan juga Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Saya Umar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Tuan Omar, silakan soalannya. Ya, wajah saya harap. Alhamdulillah. Tak salah tu. Jadi soalan saya begini Ustaz. Kadang-kadang kita ni saja dia ada mak dan ayah ni, dia ni suka tengok anak dia main gadget. Pada anak dia pergi keluar tak tentu arah, tak tahu halau mana, tak tahulah Ustaz. Ni kadang-kadang dia ni tak apalah, kita bagilah dia gadget, dia biar dia duduk di rumah, kita nampak. Kalau dia pergi ke mana tu kita tak nampak apa dia buat, kita tak tahu. Jadi bila kita ada setengah ibu ayah mak dengan pak jadi lagu tu, lagi dia kata tak apalah, tak jadi gitu. Jadi anak ni kadang-kadang duduk di rumah dengan anak yang tu 24 jam Ustaz, dia tidur tengah makan, dia berhentinya. Jadi bagaimana pandangan Ustaz dan dalam perkara lagu ni? Kadang-kadang kita kata dia ketegak, kalau duduk luar takut dia ketegak, macam-macam lagi. Kalau di rumah ni dak dengan anak yang tu je Ustaz. Jadi mohon pencerahan Ustaz pagi ni, lagu mana nak buat kalau sekiranya mak ayah mak pak ni jadi lagu tu, dia lebih suka duduk anak mereka duduk di rumah, tak apalah mengadap gadget 24 jam sekalipun. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar untuk soalannya. Lain bunyi Tuan Omar cakap bahasa utara ni. Allahu akbar. Baik. Saya faham soalannya di sini adalah dia kata lebih baik bagi telefon kepada anak ataupun gadget kepada anak duduk di rumah, janji nampak depan mata, daripada dia buat benda tak elok di luar. Dia kata biarlah dia nak menghadap macam mana pun, janji dia ada depan mata saya dan duduk di rumah. Adakah betul situasi itu Ustaz? Silakan. Okay, baik. Tidak ada perkataan yang lebih baik ataupun yang lebih buruk, kerana pada setiap anak-anak itu mempunyai tahap pendidikan yang berbeza-beza. Kan ada orang yang keberadaan anak di rumah itu mungkin lebih mendatangkan masfadah ataupun mudarat yang besar kepada mereka. Contohnya satu kajian dikeluarkan daripada laporan KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, berkaitan asbab daripada ketagihan gadget ini mendatangkan lebih daripada hampir 20 masalah kepada kesihatan mental dan fizikal kepada anak. Yang paling ketara tuan-tuan, di antaranya apa? Contohnya kepada fizikal, pada kanak-kanak tersebut dia akan berlaku masalah dia tidak akan pandai berdikari. Budak-budak yang terlalu dengan gadget ni, dia tak pandai berdikari kat luar. Sebab apa? Dia tidak ada kemahiran bersosial. Dia tak reti nak bersosial dengan orang. Bila orang tua-tua cakap, dia akan menyampuk. Dia tidak akan ada adab dan kemahiran bersosial. Yang kedua disebut apa? Budak-budak yang terlibat dengan masalah gadget ni, dia akan jadi pasif dia. Sebab tak ada aktiviti. Duk main telefon je, senaman jari, berotot-otot jari, sipek jari dia. Kan? Tubuh badan tak ada apa. Zaman kita kecil-kecil, saya rasa Allah Rabbi, apa benda tak buat. Petang-petang confirm main bola. Siapa kena gol pertama, kena buka baju. Kan? Jadi, aktiviti itu merangsang dari segi, saya tanya kepada seorang doktor pakar, sahabat saya di doktor pakar kanak-kanak. Saya tanya dia ketika nak membentuk sistem tahfiz, saya kata apa benda yang boleh untuk membantu merangsang pelajar ini dari segi kemahiran menghafal dan juga akademik mereka baik. Dia kata senang. Dia kata, Ustaz, pastikan anak setiap pagi bagi dia pemain. Saya mula-mula saya tak nak brain Ustaz. Kenapa suruh main? Bukan baik kalau dia pemain dia pakai penat. Dia kata Ustaz try buat. Dia kata dia adalah pakar kanak-kanak dah berpuluh tahun sebagai doktor. Dia kata budak-budak yang ada masalah pembelajaran, satu benda dia ubah adalah pada waktu pagi jangan bagi dia belajar lagi, bagi dia pemain. Bagi bola, bagi apa-apa. Bila dia main tu dia berpeluh-peluh, maka saat lagi masuk kelas dia akan lebih baik. Saya mula-mula kita kata biar betul. Lalu saya tak benarkan pelajar saya untuk bersukan sangat, untuk belajar tahfiz saya. Tapi the moment kita buat apa yang dinasihatkan, Masya Allah, ada perubahan yang sangat ketara. Maka hati-hati bila anak terlalu tidak bersosial, tidak keluar. Maka sebab tu saya kata tadi, tuan-tuan kena anak tuan-tuan. Dia perlu ada di rumah atau di luar rumah. Cuma kena kontrol lah. Jangan disebabkan alasan takut ke dia merempit. Tuan-tuan bagi telefon sampai unlimited pada dia. Sebabkan takut dia bersosial kat luar, maka kita bagi di rumah. Tuan-tuan, hari ni bersosial tak perlu keluar pun. Mereka ada macam-macam jenis apps untuk mereka terus berhubung tanpa pernah jumpa. Mereka boleh berkapal, boleh kenal pakwa lah, makwa lah, balak lah, gajah lah, rimau, segala benda tu hanya dengan mereka duduk di rumah saja. Dan mereka boleh belajar laras bahasa yang sangat kasar dalam keadaan mereka main game ataupun bersosial dengan cara yang kadang-kadang kita tengok dia duduk main dengan apps untuk mereka berkomunikasi. Bahasa dia pun tak boleh blur. Kan? Keluar perkataan tu kadang-kadang, anak aku.
kan, perkataan yang sangat-sangatlah tidak sesuai untuk digunakan. Maka soal mereka berada di luar atau di dalam, ancamannya tetap ada. Yang nak menentukan tahap bahaya sukatan itu adalah kita sebagai mak ayah. Kerana mungkin anak saya berada di rumah itu mungkin lebih memberikan mudarat kepada mereka. Tidak sama dengan anak tuan-tuan. Dan ada anak yang mungkin berada di luar itu ancaman yang lebih berat. Maka dalam bab ni, timbang tara itu harus dibuat oleh mak ayah. Sebab tu tanggungjawab sebagai mak ayah ni bukan hanya sekadar melahirkan untuk dibangga-banggakan, tetapi adalah untuk memastikan kita mampu untuk mendidik mereka duduk pada keadaan yang betul dengan ilmu yang betul. Mudah-mudahan insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah keadaan yang betul dengan ilmu yang betul, semoga semuanya menjadi baik-baik belaka, khususnya untuk keluarga kita insya-Allah. Baik, sidang penonton Keluarga Besar Tanyalah Ustaz, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Baik, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita pada pagi ini. Mungkin ada apa-apa tugasan yang ingin dilakukan, tetapi tetap memberikan sedikit ruang masa untuk sama-sama kita melihat dan juga menuai hasil ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat selamanya. Baik, soalan di Facebook dari sahabat kita Ita Muzwita. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah cara mendidik ibu bapa zaman sekarang ini untuk tidak menjadikan gadget sebagai alat memudahkan ibu bapa itu sendiri daripada meluangkan masa bersama anak-anak, seperti contohnya ingin me time apabila penat bekerja dan sebagainya. Dan soalan yang kedua, apakah kesan dari segi mental dan spiritual terhadap anak-anak yang dibiasakan lifestyle seperti ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Ita untuk soalan ini. Dua saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih pada Dinda saya dan juga puan yang bertanya, Ita Muzwita. Oh, Masya Allah nama, subhanallah. Yang pertama berkaitan macam mana bagaimanakah cara mendidik ibu bapa sekarang yang menjadikan gadget sebagai alat memudahkan. Bahasa mudah saya faham, kadang-kadang saya pun orang yang bekerja, isteri saya pun orang yang belajar dan bekerja. Jadi kita sebenarnya pun manusia, kita ada limitasi. Kadang-kadang balik kerja penat sangat-sangat, tengok nak layan anak pula di rumah. Maka the only cara yang kadang-kadang kita memilih jalan mudahnya adalah kita memberikan telefon kepada anak agar kita ini ada me time yang kita rehat. Adakah salah? Jawapannya mungkin ya, mungkin tidak. Sekali lagi saya kata dia atas kita. Cuma dalam bab ni tolonglah kontrol. Sepenat manapun kita tuan-tuan, janganlah kita menafikan hak mereka dengan diberikan satu, orang panggil, gula-gula yang akan memberikan mudarat kepada mereka. Benda tu selesailah masalah kita dapatlah rehat sekejap tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, jangan disebabkan nak kepada kerehatan yang sekejap, kita akan penat begitu lama nanti disebabkan anak dah ketagih gadget. Sebab apa nak? Penat sebab dah memikirkan solusi pada dia, sebab dah daripada kecil dah ditarbiah. Tuan-tuan kena ingat, pendidikan paling penting pada manusia ni waktu mana? Pada zaman kanak-kanak remaja mereka lah yang menentukan siapa mereka. Kalau tuan-tuan biasakan memberi, okey, kata sibuk dapat telefon. So apa berlaku adalah dari segi, menjawab terus soalan kedua, kesan dari segi spiritual dan juga lifestyle mereka adalah mereka akan set dalam kepala otak, nak main telefon bagi mak ayah aku sibuk. So apa berlaku adalah tuan-tuan perasan anak kita bila kita pergi jumpa orang, dia akan buat apa? Dia pergi kita buat apa? Mama nak telefon. Kita pula waktu tu tak mau dikacau oleh dia, dan dah kita memang biasa macam tu pun. Dia pun tahu dah itulah waktu yang boleh main telefon. Hati-hati. Kalau berlaku sampai keadaan maksudnya tuan-tuan pergi jumpa orang, tuan-tuan tengah bersembang, tuan-tuan tengah ada urusan apa-apa, dia akan main kita. Nak telefon. Dan kita waktu tu tak mau kacau. Mau bagi. Tuan-tuan sedang memudayakan satu benda. Itulah tuan-tuan fasa awal tabiat ketagihan yang sedang dididik. Siapa ajak? Tahniah tuan-tuan dan saya lah yang buat perangai duduk tu. Betulkan balik. Tolong tarik handbrake. Mungkin sekarang tengah berada di gear 2, gear 3. Belum terlambat. Change gear balik. Abang kat anak, okey, mama bagi dalam tempoh berapa? Sekian. Nanti saya akan kongsikan kepada tuan-tuan. Saya dah buat R&D. Maka tajuk pagi ni bukan hanya diberikan tajuk, saya datang dan cerita kepada tuan-tuan. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya dah tulis buku berkaitan apa benda yang kita boleh kawal anak-anak. Melalui kita sekarang, saya duduk di KL ni tuan-tuan, anak saya ada di Kedah sana, saya boleh kontrol telefon mereka kalau mereka ada telefon.
Saya boleh hadkan contohnya penggunaan telefon mereka berapa minit. Saya boleh matikan di sini. Dah dibuat pun R&D tersebut. Jangan bimbang. Kita tak nak cerita panjang-panjang, gajah terbang lah. Tersangkut dia mata-mata tak ada pelan tindakan. Tuan-tuan terus boleh amalkan. Cuma saya nak minta tuan-tuan sebelum kita pergi jauh lagi. Saya kira ramai yang kita terlepas pandang. Tolong, kita ada 1,600, 1,700 orang yang sedang menonton di Facebook. Tolong share. Jangan buat kedekut, tidur masin sangat. Senang je, tekan butang share. Ustaz, saya tengok kod TV, takkan nak share telefon dengan jiran sebelah, dengan TV dengan jiran sebelah. Tak usah lah, duk lak sangat. Yang tengok kod TV, apa salahnya ambil sekejap telefon, buka kod Facebook, share. Tekan link, hantar kat grup WhatsApp dia-beradik ramai-ramai, sebab lagi ramai yang dapat menyelesaikan masalah ni, lagi baik untuk ummah. InsyaAllah mudah-mudahan memberikan kebaikan dan manfaat. Saya tak untung satu duit pun kalau tuan-tuan share sampai 1 juta pun. Tetapi insyaAllah dengan asbab perkongsian kita, maka program yang kita bincangkan pada hari ini, yang sedang dihadapi oleh lebih dari 6 juta orang ni, yang kita bacakan data awal tadi, moga memberikan manfaat dan kebaikan. Kesannya melibatkan jangka masa panjang, maka kita ambillah tindakan jangka masa pendek sekarang untuk sekurang-kurangnya membantu untuk controlling the damage. We cannot deny the damage, but damage has done. Kita cuba untuk minimalkan damage tersebut, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, itu dia. Kita ada pemanggil di talian, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan, siapa di sana? Saya Ismail. Ya, Tuan Ismail. Ya, saya. Silakan soalannya. Okey, soalan saya. Bagaimana untuk kita menjadi seorang yang bijak dalam menilai baik buruknya dengan ketagihan gadget ni? Itu soalan saya pagi ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Ismail dari Sungai Buloh katanya. Soalannya ringkas tetapi sebenarnya besar pada kita. Sebab dia kata, bagaimana kita nak menilai baik buruk, bijak dalam nak menilai baik buruk apabila kita memahami tentang ketagihan gadget. Ustaz, silakan. Baik, terima kasih kepada Tuan Ismail Mak Isa daripada Sungai Buloh. Saya kira dia di antara orang yang sangat istiqamah dengan majlis ilmu daripada zaman. Saya rasa setiap kali mereka ni di antara orang yang sentiasa setia lah. Subhanallah, soalan yang baik untuk diri saya juga sebagai seorang ayah kepada 5 orang anak. Anak lelaki pula, anak saya semua lelaki. Tuan-tuan, kalau sesuatu boleh buat tim bola sepak lah, tim futsal. Saya keeper, mereka 5 orang sebagai player. Macam mana nak menilai tahap Allahumma salli Samad kepada anak-anak punya untuk penggunaan gadget ni, tuan-tuan, penilaiannya hanya kita mak ayah je, tuan. Sebab tu saya kata apa, jangan pernah dipakaikan pakaian rumah tangga orang dengan rumah tangga kita. Jangan pernah dibandingkan kekeluargaan orang dengan keluarga kita. The moment tuan-tuan macam itu yang berlaku satu bencana yang besar dalam rumah tangga, tuan-tuan akan rasa didesak memberikan telefon kepada anak disebabkan jiran ada telefon. No. Jangan pernah menilai itu sebagai benchmark ataupun penanda aras yang perlu kita ikut. Rumah tangga kitalah yang mencorakkannya mengikut tahap kemampuan dan keperluan. Pegang itu, kemampuan dan keperluan. Kemampuan kita dekat mana? Dan ada tak keperluan? Kita mampu tapi perlu tak kepada dia? Kadang-kadang kemampuan kita tidak menjadi pun keperluan kepada dia. Maka jangan buat. Walaupun kadang-kadang kita tak mampu tapi jadi keperluan kepada dia. Maka di sinilah ada rangsangan kerajaan memberikan bantuan gadget dan sebagainya. Ada orang yang kata kerajaan mengumumkan untuk memberikan bantuan gadget, maka kita terus subsidize bantuan tersebut 100% hak anak. Anak pun kata, mama, yang ni tab abang, kenapa mama nak kacau? Tuan-tuan hati-hati. No. Kita kontrol lah, dia bagi itu atas tiket, tetap kelayakannya dipandang kepada mak dan ayah. Ya, gadget tu diberikan dia yang dapat, tetapi haknya adalah hak kita yang perlu kita kawal tersebut. Maka sudah pastilah sekali lagi soalan ni, tuan-tuan, kita lah yang kena tentukan. Jangan tanya orang lain. Kita tahu macam mana anak-anak kita tahu macam mana pasangan kita tahu macam mana kita sendiri. Maka sebab tu Nabi kata dalam hadis, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang paling cerdik di atas muka bumi ni bukan ada 10 PhD. Bukanlah ada pangkat gelaran sekian-sekian. Bukanlah namanya ustaz atau namanya ulama atau namanya doktor, profesor. No. Nabi kata orang yang paling cerdik di atas muka bumi, man dana nafsahu, pada diri mereka akan banyak memuhasabah diri. Makna muhasabah dia apa? Kita melihat dari circle kehidupan kita ini. Kita nak menjaga sebaik mungkin agar, ya Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu
Khu anfusakum wa ahlikum nar, dalam surah Tahrim ayat yang ke-6. Kita nak jaga kita, ahli keluarga kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, nauzubillah. Mungkin Ustaz ada yang kata anak-anak ni ketagihan dengan gadget ataupun dia nak kepada gadget tersebut kerana dia tengok kawan dia. Mungkin juga ada yang kata dia ni kerana zaman dia, dan mungkin juga ada yang kata kerana dia ini terpengaruh dengan mungkin media sosial ataupun dengan orang lain. Tapi sebenarnya ramai yang terlupa, ataupun penonton-penonton kalau tak setuju dengan apa yang saya nak cakap ni mungkin boleh komen ataupun Ustaz boleh tegur saya. Kita tahu anak-anak itu ibarat kain putih dan mak ayah yang berhak dan juga bertanggungjawab untuk mencorakkan anak tersebut. Anak-anak ni boleh jadi juga dia ni nak kepada gadget dan juga dia mula ketagih nak betul-betul memberontak nakkan gadget tersebut adalah kerana dia tengok mak dan ayahnya betul-betul ketagih dengan gadget. Jadi apabila dia minta, kita mula marah dan juga kita pun rasa macam daripada mana awak belajar awak nak semua benda ini. Sebenarnya kita terlupa ia datang daripada mak dan ayah. Jadi saya nak minta kepada Ustaz untuk komen sedikit berkenaan dengan mungkin ada ibu bapa yang selalu kata semua orang salah, tapi dia terlupa dia sebenarnya penyebab anak tersebut nak kepada gadget itu. Silakan. Soalan ni sangat baik daripada Dinda Da'i Nazrin. Subhanallah. Sebenarnya soalan ni menempel pam atas kepala kita sebagai mak dan ayah. Tuan-tuan, sebab tu seronok bila kita belajar ni tuan-tuan. Kita belajar untuk menerima teguran. Saya kira-kira soalan itu juga teguran untuk saya dan teguran untuk kita semua yang sedang menonton. Janganlah sentap sangat, jangan cepat koyak sangat kan. Semua benda nak koyak kita hari ni. Maka ambil itu sebagai satu teguran yang baik untuk kita terima, yang perlu kita observe tuan-tuan. Kehidupan kita hari ni untuk apa? Kita tambah baik nilai kehidupan. Betul. Dan sudah pasti tuan-tuan kena ingat, pendidikan pertama anak-anak itu adalah mak ayah. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kata apa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap daripada anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Siapa yang menentukan? Fa'abawahu, mak ayah. Ni kita pandai, anak kita buat hak elok-elok semua turun hak kita. Anak cerdik dia kata turun mak pak dia, amboi bukan main. So kata anak perangai hudu sikit. Kan anak isap okok dia kata ni semua pengaruh rakan sebaya amboi engkau. Kan anak dia ketagihan gadget dia kata ustaz Allah saya tak tahulah anak saya turun siapa. Oi, hak tadi kalau elok hang kredit claim tu kat hang. Claim tu bukan main cerdik, bila dia pun SPM repeat 4 kali. Kan? Maka dalam bab ni senang je tuan-tuan. Pendidikan pertama anak-anak mak ayah. Baik pada anak itulah cerminan mak ayah. Buruk pada anak itu cerminan juga pada mak ayah. Sebab tu simple. Dalam para ulama dalam kitab tasawuf sebut apa? Apabila anak melakukan dosa, meninggalkan solat, buat maksiat, buat benda-benda merapu-merapu ni, kalau kita mak ayah dapat tahu perbuatan tersebut, kita buat solat taubat dulu, istighfar dahulu, kerana cerminan buruk akhlak anak ini dia akan mai daripada satu ikon dia yang dia sama ada dia lihat, dia dengar, apa jua dari segi pendidikan daripada mak ayah itu dia akan observe. Sebab tu tuan-tuan, satu kajian yang dibuat, saya ada duk bantu satu rumah anak yatim. Daripada data yang kita duk dapat lihat adalah kebanyakan anak-anak yatim ni bukan yang kematian mak ayah, tetapi daripada asbab penceraian daripada mak dan ayah. Kebanyakan keluarga yang anak-anak yang dilahirkan yang dibesarkan daripada broken family, kan, broken family, ayah tumbuk mak jack tengah belakang ayah, kan, perbuatan yang tak best berlaku tuan-tuan, kesannya memberikan kesan yang mental yang sangat teruk kepada anak. Saya tanya, ada budak-budak yang duk buat jenayah, depa mencuri, depa isap gam, depa isap ganja, ketum. Kita tanya kenapa terlibat dengan ni? Dia kan senang alasan dia. Dia nak perhatian mak ayah, dia nak agar mak ayah dia tengok apa yang dia buat. Bila dia tak boleh buat dalam benda yang baik, benda baik ni orang jarang bagi perhatian, maka dia mula memilih jalan yang jahat. Kerana jalan jahat ni orang akan sangat aware. Orang ingat perbuatan tersebut. Ustaz buat satu baik Ustaz, orang lupa Ustaz ya Ustaz. Dan bukan kita nak orang ingat, tapi Ustaz buat satu yang benda jahat Ustaz. 10 kebaikan yang dibuat sebelum ni, sadaqallahul azim, orang tak pandang dah. Orang tak pandang dah. Hang buat silap selek sikit je, sadaqallahul azim, selama-lamanya orang ingat. Sampai kita tua, kita balik kampung kata, oh hak ni yang dulu buat sekali-sekali. Sampai tua Ustaz. Maka sebab tu hati-hati dalam bab ni. Moga Allah memberikan kebaikan. Mak ayah kita dulu betulkan. Kalau kita pun dak ke kedai makan, duk main telefon, maka jangan pelik tuan-tuan ketika anak satu hari lebih advance dia dengan telefon. Kalau kita tekak main, dia tokok telefon tuan-tuan.
Kalau kita sebagai mak ayah, duk ada tetamu pun ralik dengan telefon, tuan-tuan tunggu. It's not what you give you get back. It's what you give you get more. InsyaAllah teladan tu akan datang kepada anak. Tanpa tuan-tuan salur, tanpa sanad itu diberikan secara mursalsal kepada anak. Wahai anakku, ayah ijazahkan ini. Oh tak payah tuan-tuan. Dia akan masuk sendiri. Good luck. Jangan buat luck insya-Allah. InsyaAllah itu dia kan. Satu pesanan yang betul-betul menusuk ke kalbu ya dari Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi berkenaan dengan ibu dan bapa perlu cerminan yang baik kepada anak-anak supaya teladan itu sampai kepada mereka dengan sebaik mungkin. Kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali duduk di meja perbincangan untuk kita terus ambil soalan-soalan dari penonton dan kita nak jawab sebaik mungkin, dan kita belum lagi puas untuk kita memberikan nasihat dan juga kita saling menasihati di antara satu sama lain berkenaan dengan bagaimana nak menghalang dan juga mencegah ataupun memperbaiki satu bak kata orang virus pada hari ini berkenaan dengan ketagihan gadget. Dia bukan satu lagi fenomena biasa, tapi dia adalah satu perkara yang patut kita pandang betul-betul berat kerana ia bakal merosakkan generasi akan datang. Baik. Soalan yang ingin kita ajukan dari Ustaz adalah berkenaan dengan bagaimana kita nak melihat situasi pada hari ini yang mana ketagihan gadget, ada orang yang berjalan seperti mana zombie ataupun mayat hidup, yang mana di jalan raya dia tak tengok kiri kanan sambil pegang telefon berjalan, tengok-tengok sampai Ustaz. Yang lagi bahaya tu adalah sambil bawa kereta tu dia boleh ni dan dia dah hafal dah jalan. Tengok-tengok dah sampai dah. Tapi sampai tu tak apa. Tengok-tengok dah langgar belakang kereta orang Ustaz. Alam barzah. Allahu akbar. Baik. Dan semakin hari semakin teruk, semakin hari semakin merunsingkan berkenaan dengan ketagihan gadget. Jadi mungkin Ustaz kita nak tanya sikitlah. Bagaimana Madat melihat keadaan ini berkenaan dengan situasi yang berlaku pada hari ini berkenaan dengan ketagihan gadget? Madat melihat, memandang situasi ini dan apakah inisiatif yang akan dilakukan ataupun telah pun dilakukan oleh Madat Ustaz? Silakan. Saya suka satu perkataan, satu quote yang disebut oleh Jim Henson berkaitan if you cannot beat them, join them. Maka hari ini kita mendepani dengan anak-anak muda Gen Z, Gen Alpha, Beta yang sangat luar biasa dari segi peralihan kecanggihan mereka. Maka kita tak mampu melawan, kita cuba berkawan. Maka sebab tu kalau tuan-tuan tengok kami di Murtada Dakwah Center di Madat sendiri selalu duk buat program ni. Kalau orang-orang lain tengok kata apa dia Ustaz ni, kita buat tournament PUBG, kita buat tournament Beyblade, kita buat tournament paintball. Ini kita anjurkan bola sepak tapi tutup aurat, semayang dekat padang. Maka benda-benda beginilah yang membuatkan alhamdulillah Madat menjadi mesra kepada komuniti. Setiap kali program kita, saya masih ingat kita buat ambang tahun baru Ustaz. Ambang tahun baru kita buat sampai pukul 12 malam ni, lebih dari 5,000 orang anak-anak muda datang duduk dengan kita. Kita buat program silat dan juga memanah baru ni 2 bulan yang lepas, lebih daripada 600 penyertaan dari seluruh Malaysia datang, termasuk luar negara daripada Thailand dan sebagainya. Maka sebab tu saya rasa hari ni dengan aktiviti yang dibuat itu haruslah berpadanan. Pihak masjid, pihak surau duduklah anticipate libatkan anak-anak muda. Dan Hang Cangkul tuan-tuan, kami di pihak Hang Cangkul dah uruskan dalam tempoh setahun setengah ni lebih daripada 2,000 jenazah secara percuma. Siapa yang urus? Budak-budak muda. Macam hari tu tuan-tuan, sehari sampai 9 kes jenazah. Kalau kita hak yang tak apa nak muda ni tuan-tuan, perasan demam kita, silap kita jadi jenazah yang ke-10, tak larat kan. Tapi budak-budak muda ni mereka ada kekuatan, orang Kedah panggil riang ataupun tenaga yang luar biasa. Maka sebab itulah harus diraikan. Maka saya mohon doa kita, walaupun masjid ada baki 19 hari lagi untuk bertemu Ramadan dan itulah tarikh untuk kita siapkan masjid, tapi aktiviti telah berjalan pun. Hang Cangkul, Hang Cuci, rumah kucing yang beratus ekor ada kucing, dan semua ini berjalan serentak tanpa kita tunggu siap. Maka itulah objektif kita untuk menjadikan Madat sebagai community center yang semua daripada budak kecil sampailah remaja, dewasa, orang tua sampai orang mati pun boleh main kat kita sebab ada pengurusan jenazah. Maka this is objektif nak membawa kegemilangan Masjid Nabawi, Masjidil Haram yang dibawa oleh Nabi SAW kepada dunia kita hari ini, insya-Allah. Insya-Allah. Dan apa harapan Ustaz untuk mereka di luar sana yang menyaksikan untuk sama-sama join ataupun bekerjasama dengan Madat dan juga untuk sama-sama kita ke arah mendidik umat menjadi yang terbaik Ustaz? Silakan. Baik, bila sebut sedikitlah ruang dan peluang ni tuan-tuan, yang pertama saya nak mengajak tuan-tuan, saya sebagai jurucakap pun saya seronok melihat perkembangan yang sedang berlaku di Murtada Dakwah Center.
kita melihat perkembangan yang sangat cepat. Masjid dibina dalam tempoh kurang setahun. Bayangkan bulan 3 mula pacak piling, hari ni dah siap struktur sepenuhnya. Tinggal bahagian dalam ya, Ramadan ni boleh guna dah. Dan memang jadual dah hampir keluar dah Ramadan. Alhamdulillah kita ada Ustazah Asma Harun nanti, Ustazah Hafizah Musa, Prof Muhaya, Muzammil Hasballah, Hanan Ataki, Syekh Karim, Ustaz Syukri Ali, Ustaz Amar Mukhlis. Ni semua hak tak relax belakang ni. Dai Azrin? Dai Azrin insya-Allah hak tu yang nombor 1 lah. Kan? Maka semua ni diusahakan untuk daripada ummah kepada ummah. Saya sebagai orang yang membantu menguruskan sahaja. Saya tak mampu berseorangan. Tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, fasa finishing lah yang paling crucial dan paling teruk. Finishing ni memang orang kata bak solekkan ni. Rupa elok dah, tapi nak solek, nak buat bulu mata, nak buat blushing, nak buat gincu atas warna ni bawah warna lain, perpaduan kan. So dalam keadaan nak finishing ni tuan, Allah, saya tengok claim melibatkan hampir 1.7 1.8 juta MNE interior designer. Maka 1.8 juta tuan-tuan jual buah pinggir apa saya tak lepas bio. Maka saya merayu pada hari ini tuan-tuan, berkat hari Jumaat ni, tuan-tuan yang sedang berhadapan dengan macam-macam masalah, saya yakin moga-moga dengan asbab sedekah jariah kita pada pagi ini, Allah mengangkat kesusahan tersebut. Ini dah jaminan Allah dah. Orang yang nak kepada pelepas masalah, kita banyakkan sedekah. Tuan-tuan jangan bimbang sedekah, tuan-tuan tak masuk dalam poket saya. Masuk terus untuk dana pembangunan pusat komuniti kita ini, insya-Allah. Tuan-tuan bayangkan masjid tak siap lagi dah, banyak manfaat yang kita buat. Bayangkan bila masjid dah siap, subhanallah. Maka jom, pagi ni saya tengok ada 1,800 yang sedang menonton di ruang Facebook, ada mungkin 50,000 yang sedang menonton di kaca TV. Maka tak perlu masuk dalam kaca TV tuan-tuan. Maka yang perlu tuan-tuan buat adalah tuan-tuan snap gambar nombor akaun dan website kita. Tuan-tuan buatlah derma setakat mana yang mampu tuan-tuan. Tak mampu banyak, bagi sikit. Tak mampu sikit, bantu tolong sebarkan. Bukan susah, tuan-tuan tekan butang share pagi ni, sebarkan kepada orang. Telefon dia bagi tahu, jom kita infak sikit bulan Syakban ni, kita buat nama mak ayah kita. Yang 1,000 tu sekadar satu lot. Tak boleh ambil 1,000, 100. Tali 100, RM100. Tali RM100, sekupang. Maka tak mustahil kalau kita buat sama-sama. Kalaulah 1.8 juta Ustaz, yang menonton pagi ni bagi seorang 100, settle lah masalah. Tapi kita buat tak tahu, maka tu yang rugi. Siapa yang menyumbang tu ada lebih daripada 50 ibu lebih. Termasuk ibu saya sebut tadi. Saya tulis buku berkaitan aplikasi untuk anak-anak. Maksudnya mak ayah tengok dalam buku tu, kita dah bagi panduan macam mana nak mengawal kanak-kanak ini dengan satu buku aplikasi khas. Kalau tuan-tuan pakai apa jenis Android ke atau iOS ke, semua ada. Khas tuan-tuan dengan aplikasi pemantauan ibu bapa dalam skrin tuan-tuan tu. Yang ni yang kita study detail macam mana mak ayah walaupun tak apa nak sel-sel otak bersambung sangat pun, ada buku ni, insya-Allah selesai masalah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh matikan telefon anak daripada telefon tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tahu apa dia buka daripada telefon tuan-tuan. Maksudnya apa history dia buat. Terbuka benda lelak, kita boleh tegur terus. Tuan-tuan boleh datangkan notification pada dia. Maka buku ni dah ada semua. Saya tak jual buku ni, jangan bimbang. Tuan-tuan ambilkan secara percuma. Tapi kalau tuan-tuan rasa ada nilai pada buku tersebut dan 56 buku yang lain, sedekahlah kepada Madat, bukan kepada saya. Walaupun nak buat buku tu bukanlah senang, tapi pada saya cukuplah itu juga sumbangan yang mampu saya buat dengan tim, mudah-mudahan Allah bagi kebaikan. Jadi jom pagi ini kita sama-sama usahakan, jangan bagi nampak lekeh dan cerai sangat. Saya doakan secara khusus tuan-tuan yang menyumbang ni, Allah bagi kebaikan syurga kepada tuan-tuan dan Allah selesaikan masalah kenakalan, ketagihan anak-anak dengan asbab sedekah pada pagi. Insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah, mudah-mudahan. Itu dia tadi kan. Saya gemar betul tengok lebih 60 e-book percuma saja boleh didapatkan. Baik, Ustaz, jom kita kembali kepada perbincangan kita. Dan mungkin saya minta ni Ustaz untuk jawab secara ringkas sahaja. Kita bacakan soalannya dari Fas Ismail di Facebook. Katanya, Assalamualaikum, bagaimana untuk memberikan kesedaran supaya kita tak menjadi hamba kepada gadget? Terima kasih Ustaz, dan terima kasih juga diucapkan kepada Fas untuk soalan ini. Tak nak jadi hamba gadget. Silakan Ustaz. Baik, bila sebut tentang menjadi hamba gadget ni tuan-tuan, dia bukan kata pada gadget je. Apa jua keadaan pun akan berlaku penghambaan moden ini. Kalau penghambaan dulu jadi orang kata apa, hamba yang bersifat fizikal, kerja kasar. Hari ni tuan-tuan rahmati Allah, penghambaan itu berlaku dimodernisasikan dengan berlakunya ketaksuban. Kalau kita tengok dengan artis K-popnya macam baru ni main di airport, ya Allah, dia berlari ligan macam dengan orang kena hysteria. Hantu pun tengok takut. Dia punya tersanggup bermalam dekat airport semata-mata nak tunggu dengan Pak Long tu. Kan dia kacau ayak pun tergeh-geh, yang mak hang ayah duk kacau ayak kat rumah tu bergelen-gelen, hang tak pernah pun nak
nak ambil gambar, nak memuji apa yang mak ayah kamu buat. Ni namanya penghambaan moden ini. Hamba dengan sukan yang melampau-lampau sampai sanggup bergaduh, berbunuh-bunuhan pun ada. Inilah penghambaan moden. Dan gadget adalah dadah moden yang dimasukkan kepada diri kanak-kanak. Bukan saya nak kata salah. Imam Syafi'i sebut dalam kitab beliau yang dikatakan teknologi ini dia macam-macam pisau. Digunakan pada kebaikan maka dapat faedah kebaikan. Tapi digunakan pada perkara mudarat maka menjadi pada mudarat. Maka tuan-tuan tentukan di mana. Maka dalam bab ni tuan-tuan tidak ada cara lain melainkan haruslah diberikan kesedaran kepada anak. Selalu bercakap dengan dia. Macam saya sendiri pun bukanlah seorang ayah yang baik, tapi alhamdulillah saya berada didokong oleh pasangan-pasangan yang baik, berada keliling. Mereka selalu pesan kata apa, ada waktu dan ruang yang perlu diletakkan. Contohnya, tuan-tuan had ni tuan-tuan boleh cuba buat. Setakat buat ni sangat baik. Contohnya apa? Letakkan limit pada mereka. Lagi 10 minit ambil, lagi 5 minit ambil, maka dia takkan tantrum. Cuba buat. Bagi ruang waktu tu 10 minit, 5 minit, 3 minit, 2 minit, seminit dan ambil. Kalau tu tak ambil terus dia akan nangis. Buat macam tu dia akan faham. Itu dah rule yang kita tetapkan. InsyaAllah mudah-mudahan. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat dan insyaAllah mudah-mudahan kita menjadi baik. Sudah penonton dan pada Ustaz, kita berakhir di sini dahulu di TV3. Sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, kembali bertemu untuk teruskan perbincangan setelah kita berehat seketika sebentar tadi untuk sama-sama meredakan keadaan, dan dalam masa yang sama sambil kita berfikir apakah tindakan yang baik untuk kita teruskan selepas ini, selepas kita mendengar berkenaan dengan bagaimana bahana ketagihan gadget ini dan juga apa yang kita perlu bangkit lakukan demi memperbaiki diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan khususnya agama kita. Baik, soalan di Facebook dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, apabila ibu bapa menggunakan link aplikasi pemantauan untuk memantau dan merancang aktiviti internet anak-anak remaja yang ketagihan gadget, ada pula suara-suara yang mengatakan, satu, ibu bapa tersebut tidak yakin dengan kredibiliti anak-anak remaja mereka. Yang kedua, apabila remaja disekat, mereka akan lebih memberontak. Mohon pendapat Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Intan Zurina Abdul Razak untuk soalan ini. Suara-suara yang kedengaran. Silakan Ustaz. Terima kasih pada adinda saya dan Azrin dan juga Puan Intan Zurina Abdul Razak atas soalan yang sangat baik. Sebenarnya satu penanda aras yang baik untuk kita juga mengambil timbang tara untuk kita belajar sesuatu. Adalah yang pertama berkaitan mak ayah. Tadi Ustaz duk cerita download app segala benda-benda ni seolah-olah macam nak memantau, menghilangkan kredibiliti ataupun keyakinan kepada anak, menghilangkan trust, ni kepercayaan kepada anak. Baik tuan-tuan rahmati Allah, hari ni bukan soal kita hilang kepercayaan kepada anak, tapi kita hilang kepercayaan kepada akhir zaman itu yang sangat membuat-buat ujian yang datang kepada khusus anak-anak muda hari ini. Kan? Anak kita kadang kita akui anak tuan-puan semua anak-anak yang baik, yang soleh, tapi mereka sedang mendepani satu zaman yang cukup luar biasa dari segi mehnah dan tribulasinya. Maka di sinilah perlunya timbang tara untuk bukan kita menghilangkan rasa percaya, tetapi meletakkan sedikit rasa syak wasangka agar kita boleh memantau anak-anak kita. Sekali-sekali sebagai mak ayah tuan-tuan, bila anak balik masuk dalam bilik air mandi, kita pergi seluk dalam poket seluar mereka ada apa. Kan, kes yang terbaru tuan-tuan, seorang budak-budak berumur 12 tahun bila mak ibunya cuci seluar, jumpa ais, dadah jenis ais dalam straw dan sebagainya. Maka benda-benda macam ni kita nak elak. Atau kita tengok anak kita bila seluk-seluk pakai tengok ada rokok contohnya, kita tegur terus lah kat dia. Yang benda itu salah. Dia kata, Ustaz, privasi anak kita boleh kacau tak? Taklah, Islam kita dibenarkan bukan untuk kacau tu, kita memantau. Kan? Sebab tu dalam Islam, Ustaz, ada 3 jenis golongan yang diberikan untuk kita, walaupun kita dah bagi hadiah tu, kita boleh ambil balik. 3 golongan, ayah, mak dengan tok ataupun tok wan. 3 golongan ni diberikan pengecualian. Maksudnya, kalaulah saya bagi telefon kepada Ustaz, atau Ustaz lah, contohlah Ustaz anak saya bagi telefon.
Tengok-tengok lepas bagi telefon ni, tengok-tengok panggil makin hudu. Tengok malam tak tidur lagi, bergewer tah dengan siapa-siapa. Dengan telefon jadi hilang adab dengan kita. Kan, tengah duduk kedai makan, duduk main telefon. Maka kita sebagai mak ayah, kita boleh ambil balik telefon tu. Walaupun hadiah tu diberikan dah kepada dia. Dia kata, Ustaz, dia kata, Abah mana boleh ambil balik, Abah ni buruk siku. Bagi siku kat dia. Tak ada masalah. Dibenarkan dalam Islam. Ataupun bagi motor kan, anak-anak kata ni pergi sekolah susah lah, kawan-kawan semua naik motor, kita pun bagilah motor kat dia, tengok-tengok jadi mak rempit. Kita ambil motor pergi merempit, jangan bagi anak, jangan bagi. Kita boleh ambil, tak ada istilah. Kecuali pada golongan ni tak boleh. Saya belanja dengan Da'i Azri lagi, turun kita pergi makan kat kantin bawah, nasi tak relax sedap kan. Sedap tak relax kat bawah, belanja, lepas tu esok kita bergaduh. Contoh bergaduh lah macam budak-budak kecil dulu kan, aku tak halal, aku belanja hang tadi, bayar balik. Tak boleh macam tu. Saya dah belanja, tetap dah dikira. Walaupun Da'i Azri macam tu pun tak apa. Sebab dah tak ada masalah dah. Dah selesai dah. Tapi 3 golongan tadi boleh untuk ambil balik. Maka saya pesan pada mak ayah, buatlah sistem reward and punishment. The moment dia langgar borderline, ambil balik. Itulah bukan ugutan, itu adalah amaran kepada mereka. Tapi macam mana nak melawan kata-kata orang yang macam ni? Dia sebut soalan yang kedua tadi, Puan Intan tanya berkaitan macam mana kalau kita ambil sekat pula dia akan memberontak. Kita akui memang bukan kata budak-budak, bukan kata remaja, bukan kata dewasa, orang tua-tua memberontak. Ya, betul. Orang tua-tua merajuk, orang tua-tua akan berlaku keadaan tersebut. Cuba tu tuan-tuan, dalam proses mendidik ni dia ada fasa dia. Kita tengok apa yang Allah ajar kita dalam Quran. Allah ajak kita apa? Yang pertama, Allah bagi education kepada kita. Jangan minum arak. Kenapa arak tu bahaya? Kenapa bahaya? Sekian. Ada kisah-kisah yang berlaku tengah semayang, jadi hilang panduan, bunuh orang, rogol orang dan sebagainya. Itu pendidikan. Maka sama dengan penguatkuasaan undang-undang, nak menguatkuasakan contohnya fatwa berkaitan ketum pada tahun 2016 contohnya. Maka Majlis Fatwa Kebangsaan keluarkan kata enactment mengatakan haram. Pihak berkuasa endorse dulu undang-undang tersebut, bukan boleh pergi tangkap orang. Maka ini dah dipraktiskan di dunia pun. Maksudnya ada benda undang-undang yang dikatakan salah, maka akan di-endorse dulu, takkan terus buat tangkapan. Bagi pendidikan dulu. Sama juga kita kena bagi pendidikan kepada anak. Gadget ada ruang dia, ada waktu, jangan lebih. Kalau lebih jadi masalah, sekian. Ini bukti dia, jadi ketagihan, mata jadi ni, poster badan jadi masalah, tulang belakang akan efek. Kajian dibuat tuan-tuan. Kebelakangan ni kadar masalah sakit belakang jadi tinggi sebab apa? Terlalu banyak membongkok tengok kepada gadget. Yang kedua, selepas bagi pendidikan, perlu untuk kita bagi amaran. Kalau kamu buat ni, kamu akan terima ni. Kamu buat ni, kamu akan dapat masalah ni. Selepas dia masih buat kesalahan, bagi peluang. There is second chance at least. Tapi kalau tetap juga, barulah bagi dengan bentuk hukuman. Itu yang Allah ajak kita dalam Quran. Allah bagi pendidikan, ketegak, buat keras kepala juga, buat juga salah, maka Allah bagi amaran. Tak mau juga dengan amaran tu Allah turunkan Rasul di zaman setiap masing-masing. Rasul pun bagi amaran, bagi peluang, tolonglah kamu kembali kepada bertauhidkan diri kepada Allah. Dah ketegak. Tak mau juga, maka baru Allah datangkan dalam bentuk hukuman. Yang kita pun sama lah, jangan terus menghukum anak. Belajar untuk bagi pendidikan, tengok proses dia, bagi lagi pendidikan. Kalau belum kita bagi. Dah bagi pendidikan dah, tetap dah buat juga, maka cuba bagi peluang kat dia. Bagi peluang pun tak ada juga, cuba bagi kat dia, barulah datangkan dalam bentuk hukuman. Maka itu adalah 4 fasa yang perlu kita laksanakan. Bila Allah memberikan kebaikan, memberontak itu pasti, cuma biarlah kita meminimalkan tahap kepemberontakan dia itu dalam kehidupan, insya-Allah. Subhanallah, mudah-mudahan insya-Allah. Dan bagi mereka yang ada suara-suara sumbang yang menyebutkan macam-macam berkenaan dengan apa yang kita lakukan demi kebaikan keluarga dan anak-anak kita, maka dengar tetapi cubalah untuk abaikan, kerana mereka saja berkata-kata tapi mereka tidak tahu situasi yang sebenarnya. Baik. Di Facebook juga ada sahabat kita Azliana Syahairi. Assalamualaikum. Bolehkah jika kita menakut-nakutkan anak-anak dengan mengatakan jika terlalu lama menghadap gadget, mata akan rosak? Itu jika anak masih kecil, masih boleh ditegur dan dikawal. Tetapi anak saya umur 8 dan 11 tahun.
masih belum mempunyai handset. Wah, handset lama tak sebut perkataan handset tu. Handset lagi. Dalam masa sama, mereka merayu untuk memiliki handphone ataupun handset ataupun gadget. Bolehkah Ustaz kongsi kata-kata nasihat supaya saya boleh bertahan untuk tidak memberikan kepada anak-anak saya? Saya berjanji juga hari ini, saya berjanji juga akan beri, tapi tunggu sampai waktunya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita yang bertanya. Bagi sikit Ustaz kata-kata nasihat kepada sahabat kita. Silakan. Baik, untuk Puan Azliana, yang pertama saya kata semangat untuk diri saya juga. Untuk Puan, tuan-tuan jangan bimbang. 11 tahun ini mungkin terlalu muda untuk anak itu memiliki handset ataupun handphone. Maka tak perlu nak dibanding-bandingkan. Sebab saya yakin anak Puan sedang dimomokkan oleh kawan-kawannya yang semua ada handphone di tangan. Maka mereka diberikan tekanan tersebut. Communicate with them, cakap mereka elok-elok, panggil duduk, kata Along, Anga, bukan mama tak mampu nak beli tau, tapi tidak ada keperluan. Macam mana nak memudahkan dia? Ambil keratan-keratan akhbar, atau boleh tulis-tulis je kesan keburukan gadget kepada anak-anak. Print kat mereka 3-4 printing tu, tunjukkan dia. Along cuba tengok ni, apa yang berlaku pada dia, apa yang berlaku pada dia. Sekurang-kurangnya dia boleh menimbang tara melalui fakta. Kalau tuan-tuan setakat explain benda tu, dia akan menidakkan, tu boleh, ni boleh. Kalau Along tu dia ada telefon tapi belajar elok je, dia akan cuba memurnikan hasrat dia tersebut. Maka umur 12-11 tahun ni terlalu awal lah pada saya untuk memiliki. No pressure buat Puan Azliana. Belum kata terlambat pun tidak, dan terlalu awal itu mungkin. Maka tak perlu nak membanding-bandingkan. Macam mana pula dalam menjanjikan sesuatu kepada anak? Baik, dalam bab menjanji ni pegang satu benda. Janjilah dengan benda-benda yang memberikan manfaat dan kebaikan kepada anak-anak. Contohnya kita buat sistem reward. Abang ke anak, kalau dia capai sekian-sekian, kita akan bagi sekian-sekian. Dengan pastikan reward yang kita bagi tidak memberikan damage kepada dia. Kadang-kadang bagus anak-anak ni dia tahu dah, kita kata kalau capai dia dapat telefon, dia akan ligat dapat telefon tu. Maka kita bimbang hadiah yang kita peruntukkan tadi menisbahkan kepada mudarat yang bencana yang besar kepada hidup dia. Allah. Maka sebab tu sebagai mak ayah kenalah dia panggil ada wisdom, ada kebijaksanaan. Bukan takat bijaksana, dia bijak sana, bijak sini, bijak di mana-mana. Kalau bijak sana aja masalah, dia kena bijak sini juga. Dia kena bijak di mana-mana. Keseluruhan kebijaksanaan itu dimanfaatkan untuk anak-anak kita. Dan sekali lagi saya pesan, tak apa untuk Puan Azliana, anak menangis sekarang itu lebih baik daripada kita menangis kemudian. Dia menangis nakkan kepada sesuatu yang belum cukup waktu untuk diterima. Sampai masa dia akan dapat. Sekarang bukan masanya. Sebab tu letakkan di mana kemahuan dan di mana menjadi keperluan. Keperluannya sekarang adalah apa? Untuk mereka tidak memiliki telefon. Kemahuan mereka nak telefon. Maka bila bertembung dengan sini, utamakan yang mana menjadi keperluan kita untuk mendidik mereka dengan baik tanpa mereka jauh ataupun hanyut dengan asbab ketagihan ini. Kerana data menunjukkan sebaliknya, the moment mereka dapat, kebanyakan akan mendatangkan mudarat daripada manfaat. InsyaAllah itu dia. Risau juga bila mana dengar Ustaz cerita berkenaan dengan bagaimana yang disebutkan sebagai ketagihan, bagaimana dikatakan sebagai satu orang yang otaknya sudah pun dipengaruhi dengan keadaan era pada masa kini yang sudah pun menjadi berat pada tanggungan, mungkin juga pada keluarga, ibu bapa dan semua masyarakat. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. Baik, kembali bertemu dan saya yakin sudah pasti banyak sudah nota-nota penting yang diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sudah catat dan pastikan kita abadikan dalam dada kita, bukan hanya sekadar catatan pada lembaran buku sahaja. Mudah-mudahan kita amalkan dan terjemahkan menjadi tingkah laku yang baik, khususnya dalam kita mendepani cabaran untuk tahun ini berkenaan dengan bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ketagihan gadget. Macam saya sebutkan di awal tadi, bukan hanya tentang diri kita tetapi keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita, khususnya dalam agama kita. Baik, sebelum kita ambil soalan di Facebook, saya ada satu soalan Ustaz.
Sebab daripada awal tadi saya terfikir, saya kata tak apa, saya nak tanya di hujung. Berkenaan dengan mungkin ada lagi wujud manusia yang dia kata saya ni tak nak teknologi, dia kata. Saya tak nak teknologi, saya tak suka teknologi. Saya nak hidup macam dulu, dia kata. Kenapa saya perlukan teknologi? Dia kata kenapa saya perlukan gadget-gadget ni semua, teknologi semua, dia kata. Sebab dulu, dia kata, mak ayah saya, nenek moyang saya, dia kata hidup tak ada teknologi hebat macam hari ni pun, tak ada telefon pun, tak ada gadget pun, tapi boleh hidup bahagia, aman, damai, sentosa. Dia kata saya pun nak hidup macam itu. Saya tolak gadget, saya tak nak teknologi, dia kata. Jadi adakah betul tindakan dan pilihan orang ni, Ustaz? Sedikit komen dari Ustaz, silakan. Bila ada kita tidak menafikan ada golongan orang-orang yang menolak daripada peredaran kecanggihan moden dan teknologi ini. Cuma satu sudut benda, saya pernah melihat satu forum yang dianjurkan, dan silap saya dalam 5 tahun lepas, waktu tu zaman teknologi yang sedang berkembang pesat. Forum yang dianjurkan tu dia panggil 2 panel. Satu panel yang mengatakan, membawa hujah-hujah tentang bagaimana kata Sayyidina Ali, didiklah anak kamu ikut zaman mereka kerana mereka tidak hidup di zaman kamu. Jadi panel tu berhujah tentang mempertahankan hujah, kata benda ini kena ada dengan diri anak-anak, cuma perlu dikontrol dengan hujah-hujah yang sangat baik. Dan tak dinafikan panel yang kedua yang katakan haram hukum untuk ada TV di rumah, telefon dan sebagainya. Dan juga mereka, dia ada hujah beliau yang kita tidak dapat nafikan bila kita tengok okey, ada sangkaan yang ada benda-benda yang boleh diterima. Cuma apa yang saya melihat keadaan tersebut, panel yang mengatakan haram memiliki TV, dia kira dia apa tu, di rumah saya ni saya haramkan anak saya daripada tengok TV, apatah lagi telefon apa semua. Apa yang mengejutkan adalah anak dia yang duduk dekat dalam masjid tu, duduk kat belakang, duduk tengok telefon dengan kawan-kawan. Anak dia tak ada telefon, tapi kan pak dia duduk cakap kat depan. Mana pak dia nak boleh tengok, nak memantau anak 24 jam, anak duduk belakang duduk tengok telefon. Nampak tak? Maksudnya apa? Tuan-tuan, kita tak mampu jadi CCTV kepada anak-anak. Tuan-tuan, lebih kita bimbang adalah berlakunya kejutan budaya. Sebab duduk di rumah dia tak ada telefon, dia tak ada telefon semua. Bukan suruh ada telefon di rumah, Nabi kata janganlah terlalu nak keras dengan pendapat kita. Belajar meraihkan pendapat orang juga, menerima keadaan yang sedang kita. Tuan-tuan sedar dah hidup tahun 2023. Bukan hidup tahun 1964. Bukan hidup di zaman Piramli hitam putih punya cerita ni. Tak, tuan-tuan. Tuan-tuan tak terima pun, anak-anak tuan-tuan akan terima. Kalau tuan-tuan makan keluar pegang tangan masuk belah ayak jamban, tuan-tuan ikut sekali, tak boleh. Saya tak mampu berada dengan anak saya 24 jam, melainkan saya hanya kita usaha didik dia, serah kepada Allah juga. Harapkan juga ada panduan yang baik kepada dia. Maka sama juga saya yakin tuan-tuan dan saya kena buat benda yang sama. Tak perlu terlalu menerima dan tak perlu terlalu menolak. Karena biarlah kita memfriendzonekan dia. Tak terlalu sayang sangat dengan teknologi ni, tak adalah terlalu menolak sangat. Kita menjadikan dia sebagai ruang dan kesempatan yang kita gunakan kebaikannya dan kita menolak keburukannya, insya-Allah. Insya-Allah. Bak kata orang, jadilah generasi yang pertengahan, sedang-sedang, wasatiyah. Wasatiyah. Baik, kita ambil soalan pula di Facebook dari sahabat kita Jai. Assalamualaikum. Katanya salah satu masalah gadget ini, anak-anak mula terdedah dengan pembelian online. Bukan anak-anak saja ya, kita semua ya. Mereka pandai order makanan sendiri ikut selera mereka. Makanan dari Korea dan Jepun katanya, seperti sushi, kimchi, odeng dan sebagainya. Odeng menjadi pilihan. Masa sudah berubah, katanya emak masak pedas lah. Makanan Korea contohnya ramen yang 10 kali pedas boleh pula dia makan. Pelik tapi benar. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Tuan Jai untuk soalan ini. Silakan Ustaz, pembelian online. Terima kasih kepada Tuan Jai. Itu soalan yang sangat baiklah. So, saya kata tuan-tuan, kita sedang berhadapan dengan satu penghambaan moden yang sedang dinetralisasikan dalam kalangan minda dan kepala otak anak-anak. Macam contoh tadi dia kata mau masuk pedas lah, tapi makan ramen tu, ya Allah, terberak kita tuan, punya pedas saya tak boleh belah. Pedas dia tu tahap kita menyesal makan. Tapi menyesal-menyesal kadang kita makan juga. Tuan-tuan, ni dia panggil neutralisasi lah, dia panggil. Disebabkan minat dia dengan budaya tersebut. Ni macam ramen apa semua ni budaya daripada timur kita, belah Korea dan sebagainya. Dia minat sangat dengan penjenamaan tersebut, menjadikan dia akan memurnikan walaupun benda tu tak okey. Saya yakin dia pun tahu benda tu tak betul, tapi dia tetap buat sebab apa? Dia dah minat sangat. Dia dah suka sangat. Macam orang yang isap okok lah contohnya. Dia tahu. Pilah tanya mana-mana yang perokok ni, dia tahu benda tu tak elok.
Mana ada tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan yang sedang merokok ni, yang sedang menonton, moga Allah bagi taufik dan kekuatan, berkat Syaban nak masuk Ramadan ni tuan-tuan akan berhenti, amin ya rabbal alamin. Yang sedang merokok ni, baik saya tanya tuan-tuan berhajat ada ikhlas jawab. Tuan-tuan nak ada anak tuan-tuan isap rokok yang sedang merokok? Nak ada anak merokok? Siapa yang pagi tadi bangun mayang subuh, ya Allah kurniakan anak aku isap, yang pertama isap rokok sekian ya Allah, yang kedua rokok ni ya Allah, yang ketiga isap vape ya Allah, ada tak? Tak ada. Tuan-tuan duduk pembohong lah, tak ada. Ataupun para isteri, saya nak tanya, ada tak yang cuba jawab kat komen Ustaz? Ada tak yang memang dia memang ya Allah kurniakan aku suami yang perokok ya Allah, ya Allah aku sangat mendambakan suami yang merokok ya Allah, nampak macu ya Allah, ada tak? Tak ada. Kita tahu benda tu tak elok, tapi kenapa kita buat juga? Sebab kita sayang nak tinggal tu. Dia rasa syahdu sangat. Maka inilah sama ada kita sedang menetralkan benda yang tak betul. Maka cubalah kita belajar, kita kita membetulkan balik benda yang dah biasa kita buat, dan lepas tu kita cuba membiasakan benda yang dah betul tadi. Kita kena betulkan dulu, kemudian biasakan pembetulan tadi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan sama dengan anak muda hari ini, tidak ada lain dan ada bukan, kita kena tegur mereka, kembalikan mereka slowly but surely, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah akan melembutkan, insya-Allah. Betul, insya-Allah. Itu yang orang kata tu, betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya tuan, siapa di sana? Ya, saya Ismail Ali dari Kuantan. Tuan Ismail Ali dari Kuantan. Kuantan saya. Ya, silakan soalan tuan. Okey, sebelum saya nak buat soalan, saya nak tanya pada Ustaz Smart hari ini. Dia kata tanya Ustaz Smart ni. Okey, Terima kasih saya dengan Ustaz sentiasa bagi pencerahan yang jelas dan mudah kami faham. Tanya Ustaz. Terima kasih. Betul. Terima kasih. Okey, soalan saya senang je Ustaz. Sekarang ni kadang-kadang anak-anak kita cemerlang dalam periksa, cemerlang dalam apa segi pun. Kadang-kadang hadiah-hadiah yang kita janjikan itu tidak menasabah. Contohnya anak kita SPM 10A. Abah akan bagi awak satu Honda Accord. Abah akan bagi awak satu motor BMW. Abah akan bagi awak gadget baru, sedangkan benda tu tak perlu untuk anak-anak untuk kita hadiahkan. Saya minta pencerahan daripada Ustaz, apakah salah daripada segi agama kita menjanji dan memberi hadiah yang salah untuk anak-anak? Terima kasih Ustaz. Saya dengar di melalui TV pencerahan daripada Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Ismail, yang mana bertanya soalan berkenaan dengan mak atau ayah ataupun ibu bapa yang menjanjikan hadiah yang tidak sesuai ataupun tidak munasabah dengan umur ataupun situasi anak tersebut. Adakah berdosa katanya Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih pada Tuan Ismail Ali. Rasa ni jarang orang telefon puji. Terkesima sekejap. Allahumma salli, terima kasih Tuan. Allahumma salli sama. Bila sebut tentang menjanjikan satu hadiah kepada anak dengan keadaan kapasiti hadiah itu tak sesuai kepada dia. Sebab tu saya kata tadi tuan-tuan, sebagai mak dan ayah ni, tanggungjawab kita bukan hanya melahirkan mereka, bukan hanya mendidik mereka, tetapi juga menentukan apa yang terbaik kepada mereka pada sudut pandang kita. Apa yang terbaik kepada anak orang belum tentu baik pada anak kita. Apa yang terbaik pada anak kita belum tentu baik pada anak orang lain. Betul. Kerana kita je tahu tahap anak kita tahu mana. Tetap percayalah, tidak ada orang yang lebih hampir dengan anak-anak melainkan mak dan ayah. Kita tahu anak kita yang sulung macam mana dua. Kita kadang-kadang dulu tuan-tuan perasan tak? Kita rasa awak lah mak ayah aku tak adil dengan adik-beradik yang lain. Kadang-kadang dia sayang tu lebih, bagi perhatian tu lebih. Tuan-tuan, sebab mereka kenal anak mereka ni. Anak yang nombor 2 biasanya buat keras kepala sikit, buat jenis kepala. Biasanya mak ayah banyak diuji sabar ni dengan anak nombor 2. Tapi adakah nombor 3 ni, biasa nombor 3 dia angin sikit, nombor 4 dia okey sikit, nombor pertama ni biasa dia sangat patuh kepada undang-undang, dia tak berani buat benda pelik-pelik. Maka sebab tu tahap perhatian kita pun kadang-kadang berbeza. Bukan sebab pilih kasih, tetapi Allah memberikan kasih sayang yang sedemikian. Baik, macam mana pula bila salah? Dia cerita dah tersalah. Cerita dia tadi dah terlupa, tidak sudah terbagi dah. Maka sebab tu kita berbalik yang tadi soalan awal tadi, maka kita boleh ambil balik hadiah tersebut. Sebab tu apa pun yang kita nak bagi, letakkan terma dan syarat. Okey, abah boleh beli handphone kepada kamu sebab kamu dah capai kamu punya key performance index ataupun pencapaian kamu. Jadi tadi saya ada terbaca, dia kata Ustaz, anak saya dapat hafal 30 juzuk, maka saya bagi telefon. Alhamdulillah, tahniah. Tapi tetap kita memberikan juga amaran kepada dia. Tapi kalau mama bagi telefon ni, kalau adik tak mengulang hafalan, adik buat sekian-sekian,
maka you over the borderline, you cross the line, I will take back. Ambil balik. Tak ada istilah borok siku, bagi siku kat dia, siku lipat kat dia. Maka ambil balik, tak ada masalah. Ya, kita sebagai main kita akui, banyak salah kita buat. Saya banyak salah saya buat pada anak-anak saya. Kadang-kadang ada tersilap. Hari tu saya tersilap, saya terbeli. Mereka dah makan aiskrim sehari, dalam seminggu tu 2-3 kali saja peruntukan boleh makan aiskrim. So pagi tu isteri saya dah beli dah. Saya tersilap beli. Minta maaf je lah pada anak saya, minta maaf. Saya kata, Walid minta maaf, Walid tak tahu kata dah makan pagi tadi. Oh, terlebih beli pun tak minta maaf. Kena pada saya agar anak tahu kata what is wrong. Mereka tahu undang-undang dalam hidup mereka tak boleh lebih dah, sehari sekali je. Tapi bila dah terlebih, kita yang melakukan kesalahan, tak rendah pun martabat kita sebagai seorang ayah. Anak saya tetap pandang saya sebagai seorang ayah walaupun kita minta maaf pada dia. Dia rasa bersalah. Okay, dia kata tak apalah, nanti kalau ni Fatih ingatkan Walid balik, kata tadi mama dah beli dah. Okey, kita belajar sama-sama. Walid betulkan kesalahan Walid. Anak-anak pun kena improve apa yang kamu kena berlaku amanah. Kalau kamu dah makan, kata kamu dah makan. Jangan diamkan. Jangan belajar untuk menidakkan kebenaran. Okay, we learn together. I learn on myself as a dad and you learn as a son. So we work together as a family, insya-Allah. Maka kalau tersalah bagi betulkan, kalau belum bagi timbang-timbangkan, duduk dengan dia berbincang, kenapa keperluan kamu beli? Kena ada keperluan dah. Okey, ini maksudnya ni kehendak. Kalau kehendak dan keperluan, utamakan keperluan. Apa yang lebih memerlukan pada kamu? Maka di situlah timantara yang baik, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan insya-Allah. Subhanallah, itu dia tadi. Itu kita rasa jadikan ia sebagai satu pedoman dan tamparan hebat untuk semua yang menyaksikan pada pagi ini berkenaan dengan ketagihan gadget, dan mudah-mudahan kita dapat selesaikan masalah ini sedikit demi sedikit dan dapat mengubah keluarga kita jadi lebih baik insya-Allah untuk masa yang akan datang. Jadi Ustaz, saya rasa terima kasih ucapkan kepada Ustaz dan tadi sebagai kesimpulan kita, dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus setia menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.